811 kawasan terlibat gangguan bekalan air tidak berjadual sekitar Lembah Kelang pulih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita tengah malam edisi 6 September 2020. Bekalan air di 811 kawasan atau 62.7% daripada 1,292 kawasan terlibat gangguan bekalan air tidak berjadual di 7 wilayah sekitar Lembah Kelang pulih sepenuhnya setakat 6.30 petang tadi. Kenyataan Ketua Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad, Lina Basri menyebut baki 481 kawasan masih dalam proses pemulihan. Wilayah Kuala Selangor mencatat peratusan pemulihan paling tinggi iaitu 99.2%, diikuti Hulu Selangor 94.1%, Gombak 66.4%, Petaling 66.1%, Kuala Langat 50%, Kuala Lumpur 41.3% dan Klang Shah Alam 24.2%. Pengguna dinasihat supaya tidak menyimpan dan menggunakan air berlebihan bagi memastikan proses pemulihan bagi kawasan-kawasan yang masih terjejas berjalan lancar dan mengikut jadual Pelan Pemulihan Air Selangor. Air Selangor juga memberi jaminan bahawa kualiti bekalan air yang diagihkan kepada pengguna adalah selamat dan menepati piawaian Kementerian Kesihatan. Gangguan bekalan air itu bermula sejak Khamis apabila loji rawatan air LRA Sungai Selangor Fasa 1, Fasa 2, Fasa 3 dan Rantau Panjang dihenti tugas akibat pencemaran sumber air mentah. Sementara itu, Air Selangor juga menafikan mesej viral melalui aplikasi WhatsApp dan media sosial mengenai bekalan air yang bakal ditutup semula dan catuan akan dilakukan serta isu kualiti air yang tidak selamat dipromis yang perlu dibiarkan selama sehari sebelum boleh digunakan. Baik, buat masa ini, tindakan penguatkuasaan terhadap kilang yang didapati melakukan pencemaran hanya ada pada Kementerian Alam Sekitar dan Air menerusi Jabatan Alam Sekitar. Bagaimanapun, pindaan ke atas Akta Kerajaan Tempatan 1976 bakal memberi kuasa kepada pihak berkuasa tempatan PBT mengambil tindakan tegas terhadap kilang terpabit. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Suraida Kamarudin dalam sidang media di Alostar Kedah berkata kementeriannya bertanggungjawab mengeluarkan lesen operasi yang di bawah bidang kuasa PBT sekiranya memenuhi syarat ditetapkan. Bagaimanapun, KPKT maklum mengenai kelumpungan daripada segi undang-undang yang boleh memperkuatkan lagi kerajaan tempatan mengambil tindakan. Zuraida ditanya sama ada KPKT boleh mengambil tindakan tegas termasuk menarik balik lesen operasi kilang yang melakukan pencemaran seperti insiden pencemaran air di Sungai Gong, Rawang, Selangor. Sementara itu, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam menggasak penguatkuasaan lebih tegas diambil termasuk penalti lebih berat kepada pencemar sumber air. Menurut Suhakam, gangguan bekalan air berjadual sekitar Lembah Kelang akibat pencemaran Sungai Gong telah menyusahkan kehidupan penduduk di 1,292 kawasan, terutama warga emas dan wanita hamil yang menghadapi kesukaran mendapatkan air bersih melalui trak tangki air. Suhakam memaklumkan pencemaran air yang berulang menunjukkan bahawa jurang besar antara Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 dan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 masih belum ditangani. Tidak memakai pelitup separuh muka di tempat awam serta tidak mengamalkan penjarakan fizikal antara kesalahan masih banyak dilakukan masyarakat. Dua kesalahan itu, kata Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, mencatat angka paling ramai ditahan iaitu 73 kes bagi aktiviti yang menyukarkan penjarakan fizikal dan 31 lagi tidak memakai pelitup separuh muka.
Semalam, 131 tangkapan dibuat akibat ingkar Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, turut memaklumkan kesalahan lain masing-masing gagal menyediakan peralatan, catatan keluar masuk 20 kes, langgar perintah kuarantin 2 kes, permis beroperasi lebih masa 4 kes dan permis beroperasi tanpa lesen perniagaan 1 kes. Bagi operasi benteng pula, 67 pendatang asing tanpa izin dan 4 tekong ditahan kerana cuba memasuki negara ini secara haram melalui lorong-lorong tikus. Bagi kuarantin wajib, sejak 24 Julai sehingga semalam, 23,590 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa. Mereka ditempatkan di 68 hotel dan 4 institut latihan awam serta institusi pengajian swasta di seluruh negara. Kes positif COVID-19 kekal mencatat satu angka hari ini dengan 6 kes baru masing-masing 3 kes penularan tempatan dan 3 kes import. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataan memaklumkan 3 kes penularan dalam negara membabitkan 2 kes daripada kluster Benteng LD dan 1 kes jangkitan pernafasan akut teruk sari yang dikesan di sebuah pusat perubatan dan sedang mendapatkan rawatan di Hospital Pulau Pinang. 3 kes import pula dilaporkan di wilayah persekutuan yang mendapat jangkitan dari Indonesia dan Bangladesh dengan kesemua mereka merupakan rakyat asing. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia sebanyak 9,397 kes. Angka kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 pula 154 kes. Kenyataan turut memberitahu terdapat 2 kes pulih menjadikan jumlah kumulatif kes pulih sepenuhnya sebanyak 9,115 kes atau 97% daripada angka keseluruhan kes. Sehingga kini terdapat 6 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 3 kes memerlukan bantuan pernafasan. Setakat hari ini juga tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal 128 atau 1.36% daripada jumlah keseluruhan kes. Mengulas mengenai status terkini kluster Benteng LD, beliau memaklumkan terdapat 2 pertambahan kes baru hari ini, kes ke-9,395 dan kes ke-9,396 bagi kluster di Sabah. Pertambahan 2 kes hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif bagi kluster Benteng LD adalah sebanyak 16 kes dengan seramai 776 individu disaring setakat ini. Kerugian RM21 bilion yang dicatat Petronas pada suku kedua berakhir 30 Jun lepas tidak akan menjejaskan pembangunan negara. Jelas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, kerajaan masih mempunyai beberapa inisiatif untuk menstabilkan ekonomi dan memperoleh pendapatan. Sumbangan Petronas juga katanya kurang daripada 20%. Tegas beliau, kerajaan tetap akan melakukan perbelanjaan terutama untuk pembangunan yang menyebabkan defisit fiskal naik. Defisit negara dijangka meningkat dengan pelaksanaan penjana antara 5.8% hingga 6% berbanding 3.4% yang dicatatkan tahun lalu. Sebab itulah defisit fiskal kita akan naik. Defisit fiskal kita unjuran bajet 2020 lebih kurang di 3.2%. Lepas announcement stimulus yang pertama itu naik ke 3.4% dan sekarang selepas perjalanan dan prihatin defisit fiskal kita naik ke 5.8% dan mungkin sampai 6%. Sebab 2 minggu lepas pun di Parlimen saya telah mendapat kelulusan daripada Parlimen untuk menaikkan our punya ceiling debt to GDP kita ke 60%. Tengku Datuk Seri Zafrul menyatakan demikian selepas melakukan kunjungan hormat ke atas Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar di Kuala Terengganu. Menurut beliau, perbelanjaan khususnya untuk pembangunan menunjukkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat dan perniagaan bagi mengaktifkan semula ekonomi. Kerajaan juga komited memastikan Petronas mampu meraih keuntungan pada masa hadapan namun bergantung pada harga minyak dunia.
Kerugian dialami Petronas disebabkan harga minyak yang rendah. Bagaimanapun ketika ini ia telah menunjukkan peningkatan. Malah jangkaan hasil kerajaan masih dalam lingkungan yang diunjurkan sekitar $40 Amerika setong. Tetapi ini akan mengakibatkan defisit fiskal kita naik dalam lebih kurang 5.8 hingga 6% seperti mana yang saya pernah sebut sebelum ini. Selagi harga minyak kekal lebih kurang harga sekarang ni, we should be meeting the forecast lah 5.8 hingga 6% defisit fiskal kita. Aspirasi serta kehendak rakyat keseluruhan bakal diambil Kementerian Perpaduan Negara untuk dijadikan asas membangunkan Pelan Tindakan Perpaduan Negara PTPN 2021 hingga 2025. Menteri Bertanggungjawab Datuk Halimah Muhammad Sadiq menjelaskan sejak diadakan sesi maklum balas rakyat di seluruh negara berhubung draft pelan berkenaan seramai 20,000 individu telah memberikan maklum balas masing-masing. Kesemua maklum balas berkenaan bakal dimasukkan dalam rangka pelan yang akan dilancarkan hujung tahun ini. Perkara mengenainya dinyatakan beliau selepas Majlis Pelancaran Sesi Maklum Balas PTPN Peringkat Negeri Kelantan di Universiti Malaysia Kelantan UMK di Kota Baru siang tadi. Majlis pelancaran dirasmikan Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob yang turut dihadiri Naib Chancellor UMK Profesor Datuk Dr. Nur Azizi Ismail. Kementerian juga kata Datuk Halimah akan bekerjasama dengan UMK dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM bagi membuat kajian ilmiah untuk membantu kementerian merangka pendekatan program dan sebagainya. Bagi melaksanakan program Desa Lestari, PDL tahun ini 10 kampung baru disasarkan Kementerian Pembangunan Luar Bandar melibatkan peruntukan 10 juta ringgit. Kesemua peruntukan yang disalurkan bagi setiap kampung berdasarkan penilaian jawatankuasa petugas pelaksana Desa Lestari. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 1, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata proses pemilihan kampung telah dimulakan sejak Januari lepas yang dijalankan agensi di bawah kementerian. Ini salah satu tanda kejayaan kami di KPLB sama ada di peringkat pusat, dibantu oleh peringkat negeri-negeri. Hari ini saya bersama dengan peringkat negeri, ada pengarah peringkat negeri, ada kepimpinan masyarakat. Maka kalau kita lihat hari ini di Kampung Kelimu sendiri, salah satu kejayaan mereka boleh membina sebanyak 10 buah chalet. Beliau terdahulu merasmikan program Komuniti Sejahtera Kemas Daerah Ranau di Ranau, Sabah. Sejak PDL diperkenalkan pada 2013 hingga tahun lepas, 128 kampung telah dipilih dengan jumlah peruntukan 147.4 juta ringgit. Sementara itu, di Sabah dalam tempoh sama, sebanyak 9 desa lestari telah dipilih dengan peruntukan berjumlah 9 juta ringgit yang memberi manfaat kepada 43 individu. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Bertemu kembali, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah terus mengajak seluruh rakyat untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia dengan hantaran mengenai perkara indah sebagai rakyat Malaysia yang bersifat patriotik menerusi media sosial menggunakan tanda pagar Momen Negaraku.
Akuinya, walaupun hari bersejarah itu tidak dapat disambut seperti sebelumnya, namun kemeriahan berupa boleh dikongsi menerusi perkongsian secara maya. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2020 berharap sambutan kali ini dapat diraikan bersama sebagai rakyat Malaysia walau di mana sahaja. Jadi kita nak berkongsi momen-momen indah sebagai rakyat Malaysia. Tak kira di mana kita berada. Di Tawau, di Sandakan, di Beaufort, ya. Mungkin ada gambar mendaki Gunung Kinabalu yang unik, yang orang lain tak ada gambar tu, tapi kita ada gambar itu, ya. Kita kongsilah sama ada dalam Instagram, dalam bentuk short video, ya, YouTube pun boleh, sebab kita nak berkongsi. Bercakap dalam sidang media di Kota Kinabalu, beliau turut menyentuh mengenai kerukunan hidup masyarakat pelbagai kaum di Sabah yang dilihat sebagai contoh terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Jelasnya, keharmonian rakyat di negeri di bawah bayu merupakan kekayaan yang dianugerahkan dan perlu terus dijaga. Datuk Saifuddin turut berpandangan istilah reformasi tidak ditetapkan untuk pihak atau individu tertentu sahaja, sebaliknya boleh digunakan sesiapa sahaja yang mempunyai idealisme, perjuangan dan ingin berbakti kepada rakyat. Istilah sama katanya boleh juga digunakan dengan kaedah konteks dan kepentingan yang berbeza. Lain orang juga ada perjuangan reformasi mereka, mungkin menggunakan istilah yang berbeza dan mungkin dengan penekanan dan prioriti yang berbeza. Jadi soal pembaharuan dan reformasi ini tak bolehlah hanya orang tertentu saja yang layak untuk bicara tentang hal tersebut. Dalam politik ini yang paling utama ialah kesederhanaan dan kerjasama dengan sebanyak mungkin pihak demi kepentingan rakyat. Jelas beliau, politik mempunyai sejarah yang panjang, kesinambungan dan mempunyai jaringan antara satu generasi maupun antara satu kumpulan dengan yang lain. Kerjasama antara kumpulan adalah perkara mustahak yang perlu diberi perhatian dalam membangunkan negara. Petunjuk prestasi utama KPI yang baharu dicadang diperkenalkan kepada semua ketua setiausaha dan ketua pengarah di setiap kementerian serta agensi. Tegas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Mohamad Zuki Ali, KPI baru itu bagi membolehkan pelaksanaan penilaian yang lebih baik dalam perkhidmatan awam. Ekoran pandemik COVID-19, banyak projek ataupun program kerajaan tergendala dan tidak dapat dilaksanakan. Justru kerajaan perlu bergerak pantas bagi memastikan projek-projek tersebut siap seperti yang dijadualkan. Sehubungan itu saya dengan KBPA tadi tetapkan ianya akan jadi KPI pada KSU dan juga KP untuk mereka sama-sama menggerakkan ekonomi. Kalau mereka gagal untuk menggerakkan seperti mana yang dijualkan, mereka hendaklah memberi sebab dan alasan yang munasabah untuk dipertimbangkan oleh jawatankuasa di peringkat saya dan juga KBPA serta beberapa ahli yang kita lantik nantilah. Tan Sri Mohamad Zuki merasmikan program kelestarian Malaysia Ku Indah di Taman Wetland Putrajaya. Dalam perkembangan lain, beliau maklumkan kerajaan bakal mengumumkan inisiatif bagi rakyat Malaysia yang diberhentikan kerja dalam tempoh terdekat. Penjawat awam di Kedah disaran mengukuhkan sistem penyampaian perkhidmatan, mengaplikasikan teknologi terkini dalam penyampaian perkhidmatan serta mendukung prinsip integriti dan etika kepentingan komunikasi. Keperluan itu jelas Menteri Besar Muhammad Sanusi Mak Noor bagi menyampaikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Justru itu, beliau menegaskan penjawat awam di negeri ini tidak perlu patuh dengan bersandarkan politik dalam melaksanakan tugas seperti fungsi masing-masing. Sebagai penjawat awam negeri dan persekutuan mereka perlu berkhidmat untuk kerajaan semasa yang mentadbir. Ini satu budaya yang tidak boleh diamalkan lagi di era tahun 2020 ni, tuan-tuan. Perkhidmatan awam mesti bergerak di atas ilmu dan kemahiran masing-masing.
di atas peraturan dan general order fungsi jabatan masing-masing. Beliau berucap pada Perhimpunan Penjawat Awam Persekutuan Negeri Kedah di Alor Star. Sebelum ini, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Syamsun Baharin Muhammad Jamil berkata, surat sokongan termasuk daripada pemimpin politik tidak boleh dijadikan asas oleh penjawat awam ketika membuat sebarang keputusan. Baik, bagi memastikan pendekatan agama Islam dapat disampaikan secara berterusan terutama kepada masyarakat orang asli, guru-guru takmir bakal dihantar ke setiap perkampungan masyarakat itu di seluruh negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakir berkata, perbincangan lanjut mengenainya sedang dilakukan dan dijangka dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Jelas beliau, selain orang asli, program juga menumpukan kepada golongan banduan dan yang memerlukan pendedahan mengenai Islam. InsyaAllah tak ada masalah. Saya perlu bincang dengan JAKIM dan juga pihak negeri untuk menyusung atur. Dan kami ada kecaknaan kepada beberapa tempat, terutamanya daripada orang asli, termasuk juga seperti banduan-banduan yang mana kekangan kader JAKIM tak mencukupi, jumlah mereka terlalu ramai. Beliau berkata demikian pada program Kembara Kasih Mu'alaf di Kampung Kuala Boh, Cameron Highlands, Pahang. Program sama dijangka diperluas ke Sabah dan Sarawak. Sementara itu, Tok Batin Kampung Kuala Boh, Masnan Nordin akui program beri manfaat kepada 400 penduduk yang juga saudara baru di kampungnya dalam mendalami ilmu agama. Jadi kemudahan dalam kampung ni tak ada masalah sebenarnya. Sebab kita orang semua dah ada. Imam masjid ada, wali hakim pun ada. Bab pengurus jenazah tak ada masalah. Dari segi kemudahan bab agama tak ada masalah, cuma kita orang kekurangan ilmu sebenarnya. Ilmu kita orang tak ada pendedahan sebenarnya daripada pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. Penambahbaikan komunikasi digital negara melalui Pelan Tindakan Jalinan Digital Negara Jendela memudahkan skop pekerjaan sekaligus membina inovasi dalam pelbagai sektor pada masa depan. Menerusi jaringan jalur lebar yang kukuh, stabil juga cepat, operasi perniagaan mampu mengubah ke arah berlandaskan data, kecerdasan buatan, robotik dan internet kebendaan. Pengerusi Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, MDEC Datuk Dr. Rais Husin Muhammad Arif menyatakan menerusi platform rancangan Malaysia ke-12, perniagaan tempatan berpeluang meluaskan pasaran ke peringkat antarabangsa secara dalam talian. Peralihan kepada teknologi 5G juga membolehkan peningkatan inovasi seperti teleperubatan dalam sektor perubatan dan menggunakan teknologi drone dalam sektor pertanian. Dalam pada itu, penganalisis ekonomi Prof. Madya Dr. Ahmid Razman Abdul Latif turut menyambut baik usaha kerajaan dalam membangunkan pelan infrastruktur digital yang memberi manfaat kepada rakyat dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Ekonomi digital telah menyumbang dengan peratusan tinggi kepada KDNK di samping dalam menangani polemik pandemik COVID-19 yang menyebabkan satu
norma baharu terpaksa dilakukan, terutamanya apabila rakyat peniaga ingin berhubung ataupun melakukan perniagaan dan juga menjalani urusan seharian. Satu pelan yang menambah baik komunikasi digital negara harus dilakukan. Rakyat juga diseru agar menggunakan kemudahan infrastruktur yang akan disediakan secara menyeluruh. Ini bagi meningkatkan kemahiran mencipta produk berasaskan teknologi sekaligus menyumbang kepada ekonomi negara. Baik, sedikit perkembangan sukan. Penyerang muda sensasi negara Luqman Hakim Syamsuddin pantas menyesuaikan diri di KV Rojdijk apabila meledak gol sulung pada penampilan pertama bersama skuad utama kelab itu kemarin. Walaupun hanya aksi persahabatan, namun jaringan itu telah pasti menambahkan kepercayaan pasukan untuk terus menyenaraikannya dalam skuad utama Kodrich. Menerusi video disiarkan kelab terbabit di laman media sosial mereka, pemain berusia 18 tahun itu mengakui gembira berjaya menyumbang jaringan sulung bersama skuad utama. First game is very good for me and it's difficult for me because the first time for me play Euro. I must push myself and never give up. Bulan lalu, Luqman sudah berjaya meledak gol bersama skuad bawah 21 tahun KV Kodrich ketika pasukan itu tewas 1-4 di tangan KRC Gen. Luqman kemudian dilaporkan mula menyertai latihan bersama skuad utama KV Kodrich sejak Jumaat lalu. Peregu lelaki profesional Go Vishem Tan Hui Kiong tidak akan bersama skuad negara bagi mengharungi saingan Piala Thomas 2020 di Aarhus, Denmark bulan depan. Persatuan Badminton Malaysia BAM dalam kenyataannya maklumkan pemenang pingat perak Olimpik Rio 2016 itu menolak tawaran itu atas alasan komitmen peribadi. Pada gandingan Vishem dan Hui Kiong untuk berbincang dengan keluarga masing-masing. Vishem baru saja bergelar bapa 30 Ogos lalu, manakala Hui Kiong ubah akan menampilkan Sonia Chia, S. Kisuna, Goh Jin Wei dan Yun Shi Jun. Manakala beregu membabitkan pasangan Cho Mi Kwan, Lee Meng Yan, Vivian Ho, Yap Cheng Wen dan Pierre Tan M. Dina. Berita tengah malam edisi 6 September berakhir di sini. Jangan lupa kongsikan momen indah anda sebagai rakyat Malaysia di media sosial dengan menggunakan #MomenNegaraku. Terus kibarkan jalur gemilang, zahirkan semangat patriotisme dan cintakan negara. Pada masa sama, sentiasa patuhi PKPP bagi membendung penularan COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat beristirahat.